Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam ruangan tazkirah ringkas berkaitan dengan Ramadan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya kita masih berpeluang untuk berada di dalam rahmat Allah yang tidak terhingga, yang sangat luas di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan rahmati Allah semua yang dikasihi sekalian, apabila kita melihat Ramadan didatangkan kepada kita, secara hakikatnya Ramadan ini disebut sebagai mawasimul jannah, musimnya syurga, ataupun musimnya Allah mendekatkan syurga itu kepada kita. Tuan-tuan, kita melihat bahawa Ramadan itu sendiri adalah bulan yang panas. Ketika mana bulan yang panas, tuan-tuan rahmati Allah, kita sangat berharap untuk mendapat tempat yang sejuk. Kalau boleh, kita bukan sahaja kipas. Kalau boleh, kita nakkan aircon. Aircon tu kalau boleh, ya, benar-benar aircon yang boleh menyejukkan kita ketika mana kita berdepan dengan cuaca yang panas. Jadi tuan-tuan rahmati Allah semua dikasihi sekalian, Ramadan yang didatangkan, dianugerahkan kepada kita, dilihat sebagai mawasimul jannah, musimnya syurga Allah dekatkan kepada kita. Iaitu apabila kita sepanjang tahun panas dengan bahang dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk memberikan kedinginan syurga kepada kita, untuk menyejukkan, ya, bahang-bahang dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, kita ketika mana Allah datangkan syurga di bulan Ramadan ini, iaitu Allah membuka seluas-luasnya pintu syurga kepada kita, seharusnya kita sudah mula menikmati rasa dingin dan nikmatnya syurga itu. Sebagai contoh, tuan-tuan rahmati Allah, ketika mana kita shopping kita kalau di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, mana tempatnya? Saya yakin orang kata satu pusat mall yang besar, mungkinlah seperti Pavilion itu, itulah boleh dikategorikan sebagai syurga membeli belah. Syurga juga, tapi syurga membeli belah. Ketika mana kita berada di luar daripada, ya, mall Pavilion itu, dengan bahang panas itu, terasa bahang panasnya. Saat kita menghampiri pasaraya ini, dan ketika mana pintu pasaraya itu dibukakan, pada waktu itu aircon yang sejuk keluar daripada pintu tersebut dan menyapa ke batang tubuh kita, itu pun sudah merasa nikmatnya. Belum lagi kita masuk ke dalam pasaraya tersebut, baru aircon-airconnya sahaja keluar daripada pintu yang terbuka, itu pun telah pun memberikan kenikmatan pada kita. Inilah contohnya tuan-tuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan sebagai mawasimul jannah, musimnya syurga Allah dekatkan kepada kita, Allah bukakan pintu-pintu syurga seluas-luasnya bagi orang-orang yang beriman. Seharusnya tuan-tuan, bahang dosa yang kita lakukan, yang kita himpun, yang kita kumpulkan, ya, sepanjang 11 bulan itu, setidak-tidaknya kita sudah mula merasakan dingin pintu syurga yang dibukakan kepada kita. Nikmat-nikmatnya sedang menyapa kita untuk mengingatkan kita bahawa nikmat syurga Allah itu sangat luar biasa. Nak menarik kita semula supaya kita tinggalkan perbuatan dosa, nak mengajak kita untuk kembali mengingat bahawa tempat akhir kita tidak ada hala tuju yang lain melainkan kembali kepada Allah untuk mendapatkan keredaannya dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah semua dikasihi sekalian, sering kena ingatkan kepada diri kita bahawa apabila Allah mendatangkan Ramadan sebagai anugerah kepada kita, Allah sedang membuka luas pintu syurganya kepada kita. Cubalah untuk menikmati, ya, rasa syurga yang sedang berdatangan kepada kita itu. Ini yang pertama.
Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah semua kasih sekalian, di samping Ramadan itu sebagai mawasimul jannah, Ramadan itu juga disebut sebagai junnah. Apakah yang dimaksudkan dengan junnah? Junnah ini adalah perisai. Perisai kepada apa, tuan-tuan rahmati Allah semua kasih sekalian? Rupa-rupanya, tuan-tuan rahmati Allah, apabila Allah datangkan latihan berpuasa kita daripada makan dan minum, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tak cukup dengan kita menahan makan dan minum semata-mata. Kita juga perlu untuk menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, yang secara tidak langsung itulah sebagai satu latihan kepada kita untuk membina perisai diri kita untuk kita gunakan selepas berakhirnya Ramadan. Perisai kepada apa, tuan-tuan rahmati Allah? Perisai kepada syahwah kita yang nantinya akan mengajak kita melakukan kejahatan-kejahatan. Dan yang kedua, akan membentuk perisai kepada kita untuk mengelakkan diri kita daripada kita mengambil perkara-perkara yang syubhah. Tuan-tuan rahmati Allah semua kasih sekalian, syahwah dan syubhah ini akan dielakkan kepada kita dengan perisai yang kita bina menerusi ibadah puasa yang kita lakukan. Tuan-tuan rahmati Allah, cuba kita lihat di dalam bulan Ramadan, isteri kita, ianya harus dan halal bagi kita, tapi kita buat ianya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat itu sebagai latihan untuk membentuk perisai diri kita. Apabila selepas daripada Ramadan, andainya ada peluang untuk kita melakukan zina, maka kita akan menyelamatkan diri kita daripada perbuatan tersebut. Kenapa? Kerana dalam bulan Ramadan, isteri yang sah sendiri pun kita jauhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula selepas Ramadan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perisainya telah pun ditebalkan, didikannya telah ada, maka pasti dalam bab yang lebih baik, yang lebih utama, kita akan meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan tersebut. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Latihan-latihan inilah membentuk perisai kita untuk berhadapan dengan 11 bulan yang lain, untuk tidak kita mengambil perkara-perkara yang haram dan kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, semua ni kasih sekalian, Ramadan ini marilah kita lihat antara jannah dan junnah, antara syurga yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan perisai yang Allah datangkan latihan kepadanya. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang lebih baik selepas Ramadan. Sekian. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.